Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali bersama saya bagi mata pelajaran Matematik tahun 5. Jadi pada minggu ini awak akan belajar tentang tajuk pembundaran. Jadi dalam tajuk pembundaran, dua perkara yang awak akan pelajari iaitu 1.4.1 membundarkan nombor bulat hingga ratus ribu yang terdekat dan juga 1.4.2 mengenal pasti nombor yang mungkin diwakili oleh sesuatu nombor yang telah dibundarkan hingga ratus ribu terdekat. Okey, baiklah, mari kita mulakan. Okey. Membundar nombor bulat hingga ratus ribu terdekat. Jadi di sini saya dah sediakan satu contoh iaitu bundarkan nombor berikut kepada ratus terdekat. Okey, nombor yang diberi ialah 623,475. Jadi bagaimana caranya untuk kita membundarkan nombor ini kepada ratus ribu terdekat? Okey, jadi langkah yang pertama ialah kenal pasti apakah nilai tempat yang diberi. Okey, jadi yang disebut di sini, yang diminta di sini ialah awak diminta membundarkan nombor ini kepada ratus terdekat. Okey, kepada ratus terdekat. Jadi langkah untuk membundarkan nombor ini adalah seperti berikut. Jadi saya salin semula nombornya iaitu 623,475. Okey, jadi awak diminta untuk membundarkan nombor ini kepada ratus terdekat. Okey, diberi pada awak yang disebut di sini ialah ratus. Jadi awak cari nombor ratus. Di mana nombor ratus? Okey, ini nombor ratus. Jadi kita gariskan. Okey, gariskan dan lihat jiran belakang. Okey, lihat jiran belakang. Jiran belakangnya adalah 7. Okey, jiran belakangnya adalah 7. Ingat kembali pelajaran kita yang lalu iaitu nombor terbahagi kepada dua kumpulan. Okey, nombor terbahagi kepada dua kumpulan iaitu ada nombor yang miskin, ada nombor yang kaya. Okey? Ada nombor yang miskin, ada nombor yang kaya. Okey, apa nombor yang miskin? Nombor yang miskin ialah 0, 1, 2, 3, 4. Manakala nombor yang kaya ialah 5, 6, 7, 8 dan 9. Okey, sekiranya nombor itu miskin, bermaksud kita akan tambah sifar. Okey, nombor yang miskin tambah sifar, nombor yang kaya akan tambah 1. Okey. Kenapa? Sebab sekiranya nombor itu miskin, bermaksud nombor itu tidak dapat memberi apa-apa. Sebab itulah kita tambah sifar. Tapi sebaliknya, sekiranya nombor itu kaya, maka nombor itu boleh beri 1 kepada kita. Okey. Jadi sekarang ni kita nak bundarkan nombor ini kepada ratus terdekat. Diminta ialah ratus. Jadi nombor ratus ialah digit 4 ni, 400. Jadi kita lihat jiran belakang. Jiran belakangnya 7. Jadi nombor jiran inilah yang awak akan pastikan sama ada dia miskin atau kaya. Jadi kalau kita lihat 7 tergolong daripada kumpulan nombor-nombor yang kaya, tergolong daripada kumpulan nombor yang kaya. Bermaksud nombor 7 boleh beri berapa? Boleh beri 1. Okey, boleh beri 1 kepada 4. Boleh beri 1. Jadi apabila sudah beri 1, jadi nombor-nombor jiran 4, jiran 4 ada berapa? Ada 2 iaitu 7 dan 5. Okey, jiran 4 ada 2 iaitu 7 dan 5. Jadi jiran-jiran 4 ini akan bertukar menjadi sifar. 5 tukar jadi sifar, 7 tukar jadi sifar. 4 dapat 1 tadi. 4 tambah 1 kerana 7 tadi kaya. Jadi
7 telah memberi 1 kepada 4. Jadi 4 tambah 1 menjadi 5. Okey, manakala jiran-jiran di depan nombor 4 ni, iaitu 6, 2 dan 3, kita salin semula. Maka jawapannya ialah 623,500. Okey, itu jawapan hasil pembundaran kita. Okey. Okey. Berikut ialah contoh yang kedua. Okey. Bundarkan nombor berikut kepada ribu terdekat. Nombor yang diberi ialah 423,350. Jadi sama seperti tadi, kita kenal pasti apakah nilai tempat yang diberi. Okey, dia minta ribu. Ribu terdekat. Okey, ribu terdekat. Jadi, langkah membundar, kita salin semula nombor 423,350. Okey, 423,350. Jadi, diminta ialah ribu. Yang diminta ialah ribu. Maka awak cari digit ribu. Jadi, 3 ini adalah ribu. Okey, ini adalah 3 adalah digit ribu. Jadi, awak gariskan. Okey, selepas garis, lihat jiran belakang. Jiran belakang juga 3. Jadi, ingat kembali kumpulan nombor kaya dan miskin tadi. Jadi, nombor 3 adalah kategori nombor yang miskin. Jadi, kalau dia miskin, bermaksud 3 tak dapat memberi apa-apa kepada 3,000 tadi. Jadi, maka 3 yang kita dah garis ni akan dapat sifar. Okey, dapat sifar. Maka, jiran-jiran belakang 3,000 akan bertukar menjadi sifar. Jadi, sifar akan masih menjadi sifar. 5 bertukar menjadi sifar. 3 bertukar menjadi sifar. Jadi, 3 tambah sifar, 3. 2, kita salin semula 2. 4 masih 4. Ingat, jiran di depan, kita salin semula. Jiran belakang, kita akan tukar menjadi sifar. Okey, jadi maka jawapan kita ialah 423,000. Okey, hasil bundarnya. Okey, itu jawapan untuk contoh yang kedua. Contoh yang ketiga. Bundarkan nombor berikut kepada puluh ribu terdekat. Okey, jadi nilai tempat yang diberi ialah 10,000. Kena pasti 10,000. Kemudian nombornya ialah 648,124. Okey, 648,124. Jadi kita cari nilai 10,000. Di mana 10,000? 10,000 adalah digit 4. Digit 4. Okey, digit 4. Maka selepas kita gariskan digit 10,000, kita lihat jiran belakang. Jiran belakang 10,000 ialah 8. Okey, 8. Maksud 8 adalah kaya. Jadi, kalau 8 kaya bermaksud 4 akan dapat tambah 1. Okey, dapat tambah 1. Maka 4 akan bertukar jadi sifar. 2 tukar jadi sifar. 1 tukar jadi sifar. Okey, 8 juga akan tukar jadi sifar. Kenapa? Kerana mereka adalah jiran-jiran 4. Jadi, seperti yang saya cakap tadi, jiran-jiran di belakang 4 semua akan bertukar jadi kosong. Jiran depan saja kita salin semula. Jadi, 4 tambah 1 menjadi 5 dan 6 salin semula. Jadi, jawapannya 650,000. Okey? Saya harap awak jelas ya. Baiklah, contoh yang keempat. Bundarkan nombor berikut kepada ratus ribu terdekat. Jadi nombornya ialah 795,200. 7.
795,207. Jadi nilai tempat yang diminta untuk kita bundar ialah ratus ribu ya. Jadi kita salin semula nombor 795,207. Okey. Jadi nilai tempat yang diminta ialah ratus ribu. Di mana ratus ribu? Jadi ratus ribu ialah 7 yang di depan sekali. Ni adalah ratus ribu. 700,000. Okey. 700,000. Jadi selepas kita tanda, kita lihat jiran belakang. Jiran belakang adalah nombor 9. Maka 9 adalah dalam kategori nombor yang kaya atau miskin? Kaya. Jadi bermaksud kaya, apabila kaya bermaksud 9 boleh bagi 1 kepada 7. Okey, boleh bagi 1 pada 7. Jadi kemudian jiran belakang 7. Siapa jiran belakang 7? Iaitu 9, 5, 2 dan sifar dan 7. Jadi kesemua jiran belakang 7 akan kita tukar menjadi sifar. Jadi 7 tukar sifar, sifar masih sifar, 2 tukar sifar, 5 tukar sifar, 9 tukar sifar, 7 tambah 1 8. Okey, di depan nombor 7 dia jiran depan tak ada. Jadi dia berakhir dengan ratus ribu. Maka jawapan kita ialah 800,000. Okey? Itulah caranya untuk kita membundar. Baiklah, seterusnya kemahiran yang kedua iaitu 1.4.2 iaitu mengenal pasti nombor yang mungkin diwakili oleh suatu nombor yang telah dibundarkan hingga ratus ribu terdekat. Okey, kalau tadi kita membundarkan nombor, kita diberi nombor dan kita membundarkan nombor itu kepada nilai tempat yang terdekat. Jadi untuk kemahiran ini pula, awak diberi nombor yang sudah dibundar. Okey, awak diberi nombor yang sudah dibundar kepada nilai tempat tertentu dan awak diminta untuk mencari nombor yang mungkin. Nombor asal yang mungkin sebelum nombor tersebut dibundarkan. Okey. Jadi untuk soalan ini, apakah nombor yang mungkin bagi mewakili nombor 587,000 setelah dibundar kepada ribu terdekat? Okey. Nombor tersebut telah dibundar kepada ribu terdekat dan memberi hasil 587,000. Okey. Ya, sebagai contoh, okey. Kita ambil nombor yang dibundar kepada ribu terdekat. Ribu terdekat bermaksud nombor asal, nombor yang kita yang diberi ialah 587,000. Jadi ini nombor yang telah dibundar kepada ribu terdekat. Jadi ini adalah ribu. Bermaksud awak boleh mengandaikan bahawa nombor tersebut mungkin adalah 587,100. Okey, 587,100. Kenapa? Kerana sekiranya kita bundarkan 7 iaitu ribu terdekat. Ingat kembali ya kaedah membundar tadi. Kita bundarkan 7 iaitu sebab ribu terdekat. Kemudian awak tengok belakang. Tengok belakang jirannya 1. Jadi 1 ialah miskin. Bermaksud 7 akan dapat kosong. Tambah kosong. Maka selepas dibundar, nilai bundar sifar masih sifar. Tukar sifar. Jadi sifar. 1 tukar sifar. 7 tambah sifar 7. 8 masih lagi 8, 5 juga masih lagi 5 kerana jiran depan. Jadi membawa hasil bundar 587,000. Jadi bermaksud 587 adalah nombor yang mungkin bagi mewakili 587,000 setelah dibundar pada ribu terdekat. Jadi kita dah jumpa dah nombor pertama. 587,100.
Jadi awak boleh senaraikan sebanyak yang mungkin. Sebanyak mungkin nombor yang mungkin bagi mewakili nombor yang terdekat. Terdekat mewakili 587,000 setelah dibundar kepada 1,000 terdekat. Okey. Jadi contoh yang kedua, kita boleh kata nombor tersebut ialah 586,523 atau 585 pun boleh. Kenapa? Sebab sekiranya kita bundarkan 586,523 ni kepada 1,000 terdekat. Jadi 1,000 adalah 6. Jadi 6 awak lihat sini, jiran belakang 5. Bermaksud 6 akan tambah 1. 6 tambah 1 jadi 7. Okey. Jadi 3 jadi sifar, 2 tukar sifar, 5 tukar sifar, 6 tambah 1 dia akan jadi 7. 5 dan 8 salin semula. Maka dia akan menjadi 587,000. Okey. Jadi apa contoh lain? Contoh lain awak boleh berikan sebagai 580 berapa? 86,783. Okey. Kenapa? Sebab apabila 6 dibundar kepada 1,000 terdekat, jadi belakangnya, jiran belakang adalah 7. 7 adalah kaya, bermaksud 6 akan tambah 1. Jadi 6 tambah 1 akan menjadi 7. Dan 783 akan tukar jadi sifar. 5 dan 8 salin semula. Bermaksud awak senarailah nombor yang bermula dengan 586. Okey, awak boleh bundarkan 586,000 ini. Itu adalah nilai mungkin. Dan nombor di belakangnya mestilah nombor yang kaya. Okey, mestilah nombor yang kaya, iaitu yang bermula dengan 5 dan digit lain ataupun 586,000 dan digit seterusnya ialah bermula dengan 6 dan nombor yang berikutnya ataupun 586,700. 700. Nombor yang lain belakang ni awak masukkanlah nombor apa-apa. Okey. Asalkan nombor ratus ribunya mestilah 6 dan nombor ribunya mestilah bermula dengan 6 dan nombor ratusnya mestilah dalam kategori nombor yang kaya. Kemudian 586,800. 800 lebih. Kemudian apa lagi? 586,900. Okey, dan nombor yang berikutnya. Okey. Banyak sebenarnya awak boleh senaraikan Okey, nombor lain 587. Kalau bermula dengan 587,000, jadi nombor di belakangnya mestilah nombor yang miskin. Okey, nombor yang miskin iaitu bermula dengan, tadi kita dah ambil 100 kan, bermula dengan 1. Kemudian kita boleh buat bermula dengan 2. Kemudian nombor seterusnya 587,000 bermula dengan 3. Okey, digit 300-nya boleh kita senaraikan sebagai 3. Okey, dan nombor yang berikut-berikutnya. Okey. Okey? Begitu. Contoh 1. Okey. Okey, contoh yang kedua. Apakah nombor yang mungkin bagi mewakili nombor 590,000 setelah dibundar kepada 10,000 terdekat? Jadi yang diberi pada kita ialah 10,000 terdekat. 10,000 terdekat. Jadi sama juga seperti tadi. Kita kena bundarkan nombor ini. Cari nombor yang apabila dibundar menjadi 590,000. Apabila dibundar kepada 10,000 terdekat. Jadi kalau 10,000 bermaksud digit 9. Okey, digit 9. Bermaksud kita boleh letak 59,000 dulu.
Okey. Jadi kalau kita nak jadikan dia 590,000, okey, mesti nombor 59 ini. Jadi kalau nak jadikan di depannya 59, jadi belakangnya digit ribu mesti nilai 1. Okey, bernilai 1 dan seterusnya. Okey, ini yang pertama. Okey, yang kedua. Awak boleh buat 592,000. Okey, dan 2,000. Awak boleh letak apa saja nombor di belakang ni. Janji syarat dia di depan di puluh ribu mesti 9 dan nilai digit di ribu mesti nombor yang miskin. Kenapa nombor miskin? Sebab bila dia miskin, jiran kalau kita nak bundarkan nombor 9 ni, 10,000. Jadi kalau jiran belakangnya miskin, bermaksud 9 hanya akan tambah sifar. Jadi bila tambah sifar, bermaksud nombor di depan ini akan masih 59. Masih lagi 59 seperti yang dikendaki oleh jawapan. 59 dan 1 akan tukar jadi kosong. Okey, akan tukar jadi sifar, maka dia akan bernilai 590,000 setelah dibundar. Sebab saya tunjuk contoh ni. Kalau 1 itu dia belakang digit 9. Okey, jiran belakang 9 ialah 1. Maka 1 adalah miskin, maka 1 tidak dapat beri apa-apa, dia akan hanya boleh mampu memberi sifar saja. Jadi 1 kita akan tukar jadi sifar. 9 tambah sifar jadi 9. Jadi 5 akan jadi 5. Okey, nombor belakang ni, nombor belakang 1, apa saja nombor yang awak letak di belakang akan kita tukar menjadi sifar. Sebab itulah jawapannya nombor yang bermula dengan 591,000 adalah nombor yang mungkin diwakili apabila dibundar kepada puluh ribu terdekat akan menghasilkan hasil bundar 590,000. Okey, begitu juga dengan 592. Kerana 92, 2 adalah miskin. Jadi apabila dia miskin, 9 akan tambah sifar. 9 akan dapat tambah sifar sebab 2 miskin. Okey, jenis nombor yang ketiga ialah 593,000 dan belakang awak boleh letak apa saja nombor. Okey, awak boleh letak apa saja nombor. Kerana 3 juga adalah kategori nombor yang miskin. Okey, jadi bila 9 kita bundarkan jiran belakang 3, maka 3 hanya dapat beri sifar. Okey, jadi apabila kita bundarkan 5 masih lagi 5, 9 tambah sifar akan menjadi 9. Jadi 3 akan kita tukar menjadi sifar dan seterusnya. Okey, nombor belakang juga akan tukar jadi sifar. Okey, nombor yang berikutnya ialah 594,000. 594,000. Kerana 4 juga adalah miskin. Apabila kita bundar daripada ratus ribu terdekat, 4 adalah nombor miskin, maka 4 akan hanya dapat mampu memberi sifar. Okey, apabila kita bundar, 5 masih lagi 5 sebab dia jiran depan. 9 tambah sifar akan masih menjadi 9. 4 kita jiran belakang akan kita tukar menjadi sifar. Dan seterusnya nombor yang 3 digit belakang ni, kalau ada apa saja nombor, kita tetap akan tukar dia jadi sifar. Jadi hasil bundarnya akan menjadi 590,000. Okey, ini kategori nombornya. Okey, seterusnya nombor yang kelima. Nombor 5 yang mungkin diwakili oleh nombor 590,000 setelah dibundar. Jadi kalau tadi kita ambil nombor 590 kan. Jadi sekarang ni mestilah kalau tadi ini kategori kumpulan yang miskin. Kalau kategori kumpulan yang kaya, bermaksud nombor itu tak boleh jadi 9. Jadi nombor pada 10,000 mestilah nombor 8. Mestilah nombor 8. Dan nombor jirannya mestilah bermula dengan 5. Okey, kenapa? Sebab 8
jiran, kalau kita nak bundarkan 8, sebab 8 berada di puluh ribu. Jadi bila kita nak bundar kepada digit 8, jiran belakang 5. 5 adalah kaya. Maka apabila kaya, 8 akan dapat 1. Jadi bila 8 dapat 1, jadi 5 masih lagi 5. 8 tambah 1, 9. 5 akan tukar jadi sifar. Jadi nombor, apa saja nombor di belakang ni pun akan menjadi sifar. Maka dia akan menjadi 590,000. Sebab itulah apa saja nombor yang bermula dengan 585,000 akan menjadi nombor 590,000 setelah dibundar kepada puluh ribu yang terdekat. Okey, nombor yang mungkin, kumpulan nombor yang mungkin bagi yang keenam ialah 586,000 dan seterusnya. Kerana 6 juga adalah kaya. Jadi bila kita bundarkan 8, 6 kaya, 8 akan dapat 1. Jadi 8 tambah 1 akan jadi 9. Okey. Nombor yang ketujuh. 500. Kalau tadi 586 dan seterusnya 587,000. Okey, 587,000. Kerana 8, kita nak bundarkan 8, maka jiran sebelahnya adalah nombor yang kaya. Jadi 8 akan dapat 1. Maka dia akan jadi 9. Okey, nombor yang jenis yang ke-8, 588,000. Okey, kerana 8 juga adalah kaya. Jadi kita nak bundarkan 8. Jadi kita tengok jiran belakang. Jiran belakang dia kaya, jadi 8 tambah 1 jadi 9. So 590,000. Dan nombor yang terakhir, jenis nombor yang ke-9, ia mesti bermula dengan 589,000. Okey, sebab kita nak bundarkan 8, jiran belakangnya 9, 9 kaya, jadi 8 akan dapat 1. Okey, saya harap awak jelas ya bagaimana caranya kita nak mencari nombor yang mungkin bagi mewakili nombor yang dibundar kepada nilai tempat yang diberi. Okey, sehingga ratus ribu terdekat. Okey. Jadi setakat itu saja pelajaran kita pada hari ini. Semoga awak dapat memahami apa yang telah saya sampaikan tadi. Sehingga kita berjumpa lagi dalam video yang akan datang. Sekian, terima kasih.